Melaka memakai jersey berwarna hijau dan Terengganu memakai jersey berwarna hitam putih. Melaka di bawah pengurusan dan juga kejurulatihan Cikgu Muhammad Mohsin Hamdan dan juga Cikgu Muhammad Haziq bin Rozman, dengan Roshan James, anak lelaki Robert James, nombor 13, Ikram Mohsin dan bin Irwan Harman, nombor 6, Kapten pasukan Muhammad Ayub bin Kamarudin, nombor 4, Nafizal Haris bin Hussein, nombor 15, Muhammad Danish Aiman, nombor 9, Muhammad Akil Zamani, nombor 3, Muhammad Harith bin Muhammad Hamiran, nombor 8, Muhammad Syamil Haziq bin Muhammad Hafiz, nombor 22, Muhammad Wafi bin Mat Ali, nombor 7, Muhammad Zafri bin Mazlan, nombor 12, Hakimi Fakri Zaki bin Muhammad Yusri, nombor 14, Sufyan Razik bin Rohaizan, nombor 23, Muhammad Haziq Zikri bin Abdul Rahim, nombor 2, Muhammad Akmal Zikri Muhammad Safri, nombor 5, dan Tengku Nurhan Akmal bin Tengku Saifuddin, nombor 10. Manakala untuk Terengganu yang memakai jersey berwarna hitam dan juga putih di bawah kelolaan Cikgu Muhammad Azhar bin Mak Hasan dan Cikgu Asari bin Abdullah, dengan Muhammad Afiq Bahaiki Roslan, nombor 23, Wan Muhammad Faris Zami Wan Is, nombor 21, Syami Zikri bin Cik Muhammad Zulkarnain, nombor 2, Muhammad Khairullah bin Muhammad Zaid, nombor 17, Aiman Afifi Roslima ataupun Matno, nombor 14, Muhammad Ilham bin Mat Zaki, nombor 10, Muhammad Adwa Aiman Abdul Majid, nombor 25, Nik Amirul Hakim bin Arizal, nombor 22, Faris Danish Kifli Muhammad Zufli, nombor 20, Muhammad Syukran bin Sulaiman, nombor 8, Muhammad Zulhaikal bin Zulkifli, nombor 16, Muhammad Airil bin Muhammad Rizal, nombor 15, Ahmad Syahafizat bin Ismail, nombor 9, Muhammad Haidi Haikal Abdullah, nombor 7, dan juga Muhammad Muaz bin Husin, nombor 24. Pengadil Raimi Mansur aka Komeng aka referee unggul paling senior sekali dalam kejuaraan ini, jadi referee kepada perlawanan ini. Serangan pertama daripada Terengganu. Sebelah kanan, baik Gustep cuba membawa hasil, main di sini nombor 14 daripada Terengganu, Aiman Afifi bin Roslima. Berada di skrin untuk Terengganu ialah 16, 21 dan juga 8. 16 ialah Zulhaikal, 21 ialah Wan Muhammad Faris, dan 8 ialah Muhammad Syukran untuk Terengganu. Sementara scrum half yang megang bola ialah Muhammad Hadi Haikal bin Abdullah untuk serangan pertama pasukan Terengganu. Tewas semalam mereka di tangan Putrajaya. Perlawanan pembukaan hari ini sudah pasti mahu mengubah nasib mereka, walaupun dihadapi ialah Melaka. Tapi mereka lebih daripada kepulihan. Anak buah Cikgu Asyari ni pasti ada sesuatu dalam poketnya, tapi tidak dibenarkan. Penalti diberikan kepada Melaka. Not 10 lagi 10 diberikan kepada Melaka untuk mereka keluar daripada kawasan bahaya. Teruskan memberi like dan juga love fight ni, game ni. Penyokong-penyokong Terengganu berikan love, penyokong-penyokong Melaka berikan like. Kita pilih tengok siapa yang lebih ramai. Dan boleh juga berikan stars kepada siaran langsung kami. Hanya membantu siaran stars tu sebenarnya, walaupun kecil-kecil. Melaka harus keluar. Pressure daripada Terengganu. Tidak seperti semalam mereka main hari ini dengan semangat baru mungkin. Tak dibenarkan oleh pengadil. Knock on sedikit kecil, knock on kecil terlihat. Ramai balance, ada yang love, ada yang like, ada yang love, ada yang like. Maknanya dua-dua tengah berhimpun menyokong-menyokong kedua pasukan ini.
Raimi Mansur merujuk kepada AR di ujung sana. Apakah kesilapan? Ada nampak tak knock-on atau tidak? Mungkin pemain jersey nombor 22 dipanggil daripada Terengganu. Yang dipanggil itu ialah Nick Amirul Hakim ataupun kapten pasukan. Manggil seorang lagi pemain jersey nombor 14, iaitu Aiman Afifi. bin Roslima. Satu lagi kad, saya rasa akan layangkan kad kuning kepada Afifi. Aiman Afifi ada kesalahan high tackle. Belum berakhir lagi perang love dan juga like daripada penonton-penonton. Seronok begini. Yang mana anak-anak sedang bagi bertarung atau pelajar-pelajar sedang bertarung di tengah padang, kita bertarung juga di ruang chat. Asalkan ada atmosfer yang positif dilontarkan oleh kita, sudah pasti sedikit membantu persembahan anak-anak ini. Kita terdapat bersama dengan mereka di stadium, bersama memberikan sokongan dan sorakan daripada live yang dibawakan oleh Rugby Online untuk kejohanan rugby bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022. Tidak straight, one-sided, terlihat sedikit kesilapan daripada pasukan Melaka. Scrum down untuk Terengganu. Serangan bahagian tengah daripada Terengganu. Lagi digerakkan daripada Muhammad Hadi ke sebelah kiri. Dan menakan kali ini sedikit lewat daripada Raking. Kembali kepada Melaka. Mungkin dah sudah sedikit terjaga Melaka. Disalahkan. Jangan buat tapping macam tu adik. Terus saja ditegur oleh rakannya sendiri. Sekarang dah tak boleh buat tapping-tapping yang macam tu dah. Harus menggerakkan bola tu. Dah tak boleh sentuh saja. Kena gerakkan bola. Itulah syarat untuk tapping. Terus saja diberikan scrum untuk pihak lawan. Rugi. Untuk seorang pemain Melaka dia tercedera. Masih tidak dapat siapa dikesan siapakah yang jatuh ke bawah. Mungkin ankle sebelah kanannya sedikit tercedera. Kembali kepada penguasaan Terengganu. Terima kasih kepada Arifit punya memberikan menghantar 50 star kepada siaran kami. Farid Zaman tu kawan saya banjir kat depan pan. Farid Zamir tu. Yalah, baik-baik. Perlawanan ini menandakan berakhirnya round yang kedua dalam peringkat kumpulan Terengganu dan juga Melaka. Inilah perlawanan terakhir untuk perlawanan kedua. Selepas ini kita kembali ke grup A, Perlis lawan Negeri Sembilan. Mana geng-geng Perlis dengan geng-geng Negeri Sembilan. So Negeri Sembilan dalam perjalanan ke suku akhir. Selepas itu ialah Perak lawan Pahang tu, meletup Perak lawan Pahang tu. Melaka mengawal kembali bola. Masih lagi belum berjaya keluar. Defending yang sangat baik ditunjukkan oleh pemain-pemain Terengganu dalam perlawanan ini. Masih penuh berdisiplin. Penguasaan penuh. Telah pun 7 minit bermain di dalam kawasan Melaka saja. Kadang-kadang perkara macam ni berlaku. Telah berlaku di 3-4 perlawanan. 10 minit main kat satu teritori je. Tiba-tiba terkejut. Tewas pula pasukan yang menguasai. Teruskan love dari penyokong Melaka. Ramai penyokong Melaka ni. Jaga bahasa penonton-penonton Melaka. Walaupun kita tahu Melaka tu keras sikit bahasanya. Tapi di ruangan live ni dia ada ruangan jaga bahasa. Nanti takut anda ter-auto block je. Penalti untuk Melaka.
Macam mana kali ni? Mungkin lebih disiplin melakukan quick tap, tak memilih untuk melakukan tendangan mencari line out. Baik, bagi saya pilihan yang dibuat ini mau mengeluarkan sedikit pressure setelah 8 minit mereka bertahan di separuh masa yang pertama ini. Dan inilah salah satu caranya, mungkin dapat jeritan daripada luar. Pergi ambil line out. Okey, ambil line out. Manakah kelibat Tengku, main Melaka yang begitu bercemerlang semalam. Tengku Nurhan Akmal bin Tengku Saifuddin agak sikit tenggelam, maka jersey nombor 10. Dan inilah baru gerakan pertama Melaka dalam separuh masa yang pertama. Harap-harap berjaya. Tak berjaya juga. Tak apa, berjaya. Berjaya. Set satu rak. Pick up daripada pasukan forward. Turn Melaka pula disebut. Terengganu gagal menukarkan serangan mereka kepada try. Ke sebelah kanan untuk Melaka. Pendek saja daripada Tengku. Untuk rakannya naik atas. Running line yang baik daripada Melaka. Untuk masuk ke dalam kawasan Terengganu. Lagi offload yang bijak. Ke tengah pasukan Melaka buat ketika ini. Setting di tengah. Baik sekali lepaskan. Tidak knock on. Bola itu ke belakang. Jelas di dalam video. Masa lepas di bahagian tengah. Main jersey nombor 2 untuk Melaka. Untuk naik masuk ke dalam 22 pasukan Terengganu. Berserangan winger di hujung. Siapa lagi kalau bukan Tengku. Di hujung ini berpusing. Masih sedikit saja, belum hampiri try line. 5 meter atau 2 meter saja lagi untuk Melaka masuk dalam try line. Masuk kembali kepada bahasan forward. Menanti rakan-rakan forward untuk masuk ke dalam try line Terengganu. Dikeluarkan oleh scrum half. Tengku melakukan sendiri untuk ekstra. Melihat ke sebelah kanan. Sila lihat ke kanan Melaka. Tidak melihat. Dan lubang di bahagian tengah. Masih lagi dipertahankan oleh pemain-pemain Terengganu. Sudah hilang advantage itu kepada Melaka. Untuk kali terakhir melakukan serangan. Belum lagi. Penalti, offside semua pemain Terengganu. Setting up play daripada Melaka mencari satu try untuk dibawa ke separuh masa yang kedua. Pick up dari bahasan forward. Harus bijak melakukan rak di sini. Tidak dibenarkan oleh pengadil akhirnya. Itulah sia-sia sudah. Kenapa pemain Melaka tadi tidak terlihat di sebelah kanan? Sudah beratur ekstra, terjerit-jerit penonton. Untuk Terengganu menendang bola keluar. Satu attack daripada Terengganu. Di separuh masa pertama tidak mendatangkan hasil. Begitu juga satu attack daripada Melaka. Juga tidak memberikan apa-apa mata. Untuk kedua-duanya terikat 0-0 separuh masa yang pertama. Tak, tentu ada cakap-cakap daripada Cikgu Asari untuk tim Terengganu. Berubah sekali tempoh permainan mereka berbanding semalam. Suka saya ingatkan, draw ataupun kemenangan kepada Terengganu akan merubah rupa bentuk grup D dalam perlawanan ini. Sementara Melaka yang ditekan selama 7 minit dalam separuh masa yang kedua di tempat sendiri, akhirnya berjaya keluar tetapi tidak dapat menukarkan serangan itu kepada try. Sudah terjerit-jerit Cikgu Mohsin dan Cikgu Haziq di bawah itu mahukan anak-anak buahnya berfikir lebih lebar. Tengok rakan kiri dan kanan. Scan pemain-pemain anda di sebelah kiri. Mungkin sedang memberi teguran kepada Muhammad Danish Aiman untuk lebih agresif, lebih alert. Jangan terlalu comfortable. Belum lepas lagi tiket ke suku akhir.
Nampak cara Cikgu Aziz dan Mohsin memberikan semangat kepada anak-anak buah Melaka untuk bermula separuh masa yang kedua. Now or never untuk kedua-duanya ini. Now untuk Terengganu untuk memberikan mereka sedikit peluang untuk ke peringkat seterusnya. Juga now untuk Melaka untuk mengesahkan tempat mereka di suku akhir. Masih kita tak tahu lagi keputusan keduanya. Adakah kita akan ditentukan oleh perlawanan ini, atau kedua-dua pasukan ini harus menanti ke perlawanan yang ketiga nanti. Nick Amirul tu jiran saya dekat air buah Terengganu. Viral dah air buah di Terengganu tu. Ada juga kaitan dia dengan tim Terengganu tu, nak juga dikaitkan. Jadilah. Anyway, kita kembali memberikan fokus yang seterusnya kepada perlawanan ini. Melaka menentang Terengganu. 0-0 tamat separuh masa pertama. Raimi Mansur mengawal permainan dengan baik. Di whistle. Terus saja berpusing untuk looping. Pada main di sini nombor 2 itu Syamli Zikri bin Cik Muhammad Zulkarnain. Sebelah kanan. Tengku tu bedmate saya. Tak apa, claim. Claim. Semua main-main boleh claim. Dan claim, lepas tu tulis hashtag dan claim. It's okay. Itulah support yang kita nak. Dia tu bedmate kita ke, jiran sebelah rumah ke. Sebab itu tujuan anda kemari. Anda mau melihat setiap watak di sini. Setiap watak di sini ada kaitan dengan anda. Sama ada anak ataupun jiran, anak jiran. Satu sekolah, satu koklikrem, satu kelas. Ibu bapa penjaga, sepupu anda ataupun mungkin adik-beradik anda. Oi, wakil ke Malaysia ni. Wakil negeri ni. Bangga teruk. Hashtag bangga teruk sekejap. Tengok dah ada orang up commentator tu, kawan saya dah dan claim. Hai Cik Izam Rahim. Abang Ben sihat ke? Yes, Haris Amran, BFF saya bang. Of course. Saya percaya. Siapa lagi? Referee tu jiran saya. Ya, mungkin awak tinggal di 9. Saya percaya, jangan risau. Bangga tu. Hashtag. Teruskan dengan hashtag anda. Komentator tu classmate saya. Dan claim, oi, umur 45 ke sama dengan Abang Jeb? Samping kita sebenarnya nervous tengok perlawanan ini. Dua-duanya sama berpeluang. Jangan salahkan kami ni yang berceloteh dan kita santai-santai, kerana itulah moodnya di hari pertama, hari kedua ini. Sementara kita nervous sebenarnya melihatkan apakah tindakan keduanya. Mistik-mistik kecil nak merubah keputusan permainan ini. Melaka yang hadir ke game ni as favourite kerana menang semalam, tapi kita tahu tentang kebolehan Terengganu, especially di bawah Cikgu Asari. Juga cikgu yang sama yang bertanggungjawab menaikkan rugby wanita di Terengganu, yang telah pun menjadi sebut-sebutan dan digeruni kini di seluruh pelosok negara. Mesti ada bulat dalam poket Cikgu Asari ni. Dan inilah yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Terengganu di separuh masa dalam perlawanan ini. Baik sekali tengok. Dah elok dah. Tapi play on kata referee, diterima. Knock back. Untuk Terengganu mengatur serangan. Sama seperti separuh masa yang pertama tadi. Saya pasti Terengganu akan memaksa Melaka berkampung di sini. Hampir terjatuh. Harap-harap tidak tercedera pemain Terengganu itu. Dan serangan terakhir, 1-on-1, bagaimana? Tidak dibenarkan oleh pemain Melaka dan cuba dicuri. Not on the feet. Untuk advantage kepada, adakah tap and go di sini? Harus on the 5 meter line. Lagi sekali tidak dibenarkan. You have to be on the 5 meter line. Itulah syaratnya. Bukan tak boleh cepat. Harus on the 5 meter line.
Manggil rakan-rakan ialah Muhammad Hadi Haikal. Melaka tertekan, Terengganu mencari jalan. Lagi pick and go. Sedikit saja lagi untuk Terengganu mengubah keputusan perlawanan ini. Sedikit lagi berpusing, tidak dibenarkan untuk keluar di bahagian tengah. Adakah ekstra di hujung sana? Ya, bijak pemain ini. Oi, side step meletup. Cuk-cuk dah baca huruf Z dilakukan oleh pemain jersey nombor 22. Oleh Nick Amirul Hakim Arizal, ketua pasukan Terengganu, untuk mengubah keputusan perlawanan dan juga keresahan ketika ini. Baik sekali tertipu pertahanan. Tak perasan saya sama ada 22 ataupun 23. Saya rasa nombor 22. Ya betul. Ketua pasukan step to rise to the occasion, Nick Amirul Hakim bin Arizal Tifu, memberikan cahaya kepada skuad Terengganu ini untuk memberikan semangat kepada mereka, berikan peluang dan juga seronok dengan kehadiran legend rugby Malaysia Encik Husaini Ishak yang berada di konti kita bersama-sama pada hari ini. Saya ajak dia bercakap, dia tak mau. It's okay. Terengganu di hadapan. Come on Melaka. Ya betul, Melaka masih berpeluang. Jangan risau, teruskan usaha, teruskan sokongan. Tapi kali ini terlihat tiba-tiba Terengganu bangkit untuk mengubah nasib mereka. Hanya mereka saja yang boleh mengubah nasib mereka, dan itulah yang mereka lakukan. Mereka memaksa kumpulan D bermain di dalam perlawanan yang ketiga. Terengganu akan berjumpa dengan Sabah pula di perlawanan yang ketiga. Bukan nak katakan Sabah tak berapa kuat, tetapi sudah pun kalah 2 kali, apa lagi yang dibawa oleh Sabah. Melaka harus berjumpa Putrajaya. Tuan-tuan, selepas ini masalah besar tu untuk Melaka. Mengubah nasib mereka daripada menang semalam hurrah-hurrah tiba-tiba. Begini caranya. Apakah ada lagi semangat dalam anak-anak Melaka? Semangat pahlawan Melaka begitu diperlukan ketika ni untuk Melaka mengubah keputusan ini. Terengganu sudah membuat kerja mereka. 1 try sudah mereka dapati daripada kapten pasukan. Kini Melaka merangka serangan. Dami di depan dan line out di belakang. Bijak, perfect line out daripada Melaka. Nampak cukup training. Kalau tim-tim macam tu nampak cukup training. Advantage diberikan, offside. Quick tap. Tak perlu nak tunggu. Kenapa yang kamu takut sangat tu? All the way pahlawan Melaka. Baik, Rak. Tidak digunakan terjunan. Terus saja diberikan yellow card. Sudah pun 2-3 kali Melaka beri amaran untuk melakukan terjunan. Terus pemain kena berdarah ni. Dia kena kepala. Terjunan tadi itu menyebabkan pemain terkena kepala. Janganlah tercedera, kerana pemain inilah pemain utama pasukan Terengganu yang mengubah sekaligus pattern permainan Terengganu, iaitu Muhammad Hadi Haikal bin Abdullah. Ada blood bin, ada darah yang keluar daripada hidung Hadi. Lihat daripada terjunan pemain ini yang memakai scrum cap itu. Agak bahaya. Tackle dan beliau terjun terus. Terkena kepala pemain. Tendang keluar oleh pemain Terengganu untuk kembali mengawal perlawanan. Siapa sangka keputusan akan jadi begini. Tapi itulah resam majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia. Kejohanan high level seperti ini, the most prestige tournament di Malaysia, menjanjikan aksi-aksi dan turnover menarik. Lebih-lebih lagi bila nasib pasukan ditentukan oleh pemain sendiri. Mana mereka mau pergi di kejohanan ini, mana mereka mau bermain. Terima kasih kepada Muhammad Mirwan memberikan 310 star kepada siaran kami. Awesomeness. Ada je peminat-peminat yang bagi sampai 500. Kami macam wah terbaru 500 star. Alhamdulillah, terima kasih. That's how you appreciate secara langsung yang kami bawakan. Mungkin itulah kami berkongsi pengalaman ataupun berkongsi siaran dengan kami. Star-star ni kira macam bayar tiket je.
Kembali kepada Melaka. Mereka harus berbuat sesuatu di sini. Peluang terakhir mereka, saya kira, untuk keluar daripada keadaan ini. Ditolak pula oleh Terengganu dari scrum. Apapun, sebagai mengulas yang membawa game ni daripada semalam, tuan-tuan, saya mengucapkan tahniah sebenarnya kepada Terengganu. Nombor 1 kerana mereka berjaya meng-switch on di hari yang kedua ini. Yang kedua, kerana mereka berjaya mengubah sendiri nasib mereka. Diletakkan sebagai pasukan pilihan, tewas mengejut ke atas Putrajaya semalam. Dengan bermain begitu lembik sekali, hari ini tiba-tiba kembali mendapat tenaga untuk mempertunjukkan permainan Terengganu yang sebenar dalam kejohanan ini. Untuk terus diletakkan sebagai pilihan dalam kumpulan D. Melaka bukan tidak bermain baik, Terengganu yang bermain sangat baik dalam perlawanan ini. Melaka telah mempergunakan segala-galanya dalam perlawanan yang mereka ada. Sekali-sekala mereka lepas dalam serangan, tetapi berjaya di cover ataupun ditutup kembali oleh pemain-pemain barisan pasukan Terengganu. Lagi penalti daripada Melaka. Harus pantas atau tidak. Lagi satu kad dilayangkan oleh pemain Terengganu kepada pemain Terengganu. Last play untuk mereka. Ada satu lagi line out. Tak keluar pula. Sayang betul. Ke sebelah kiri. Siren telah dibunyikan. Apa lagi yang akan dibuat oleh Terengganu? Menendang bola keluar ke belakang. Bagaimana? Tamat perlawanan. Mengangkat tangan pemain-pemain Terengganu, bersyukur, bersujud mereka kerana diberi satu lagi peluang untuk menunjukkan sesuatu di perlawanan ketiga nanti. Peminat-peminat pasukan di kumpulan D harus bersabar. Keputusan dua pasukan yang layak. Harusnya Putrajaya sudah pun layak. Satu lagi pasukan hanya akan ditentukan di perlawanan yang ketiga. Tahniah Terengganu.